Tengku Abdul Rahman, pemimpin Parti Perikatan dan Ketua Kerajaan baru. Bagi menamatkan darurat, Tengku mengumumkan pengampunan beramai-ramai. Pihak Komunis minta satu persidangan. Tengku setuju, tapi hanya untuk menerangkan syarat-syarat pengampunan itu. Dan dengan itu, segenap pandangan dunia sekarang ditumpukan selama 2 hari di Pekan Baling. Di dalam satu bilik darjah, perundingan berjalan di antara ketua-ketua kerajaan dengan Kepala Pengganas Chin Peng, Setiausaha Agong Parti Komunis. Disinilah berlakunya satu peristiwa yang cukup penting dalam sejarah negara kita. Perjumpaan Baling 1955. Apakah hasil perjumpaan tersebut dan apakah signifikannya terhadap masa depan tanah Melayu? Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu telah mengadakan perjumpaan dengan Chin Peng, Wakil Parti Komunis Melaya PKM pada 28 Disember 1955. Perjumpaan tersebut adalah satu usaha penting untuk menamatkan darurat, seterusnya memerdekakan Tanah Melayu daripada cengkaman penjajah British. Peristiwa ini telah menarik perhatian seluruh dunia serta dilaporkan secara meluas di semua media massa. Inilah kali pertama pemimpin komunis muncul di mata masyarakat untuk berdepan dengan pihak kerajaan yang mewakili kepentingan seluruh rakyat jelata. Mengapakah Tunku Abdul Rahman memilih untuk berdialog dengan Parti Komunis Melaya pada saat itu? Waktu ketiga-tiga pemimpin Parti Komunis Melaya itu masuk ke kawasan sekolah, Chin Peng, Rashid Mahdi dan Chin Tian, dalam jeep itu saya lihat dari air muka mereka lah, nampak semacam rasa bimbang. Walaupun kita tahu mereka itu memang menyambung nyawa sebenarnya keluar dari hutan. Jadi kebimbangan itu saya kira adalah perkara biasalah, wajar juga kalau dia bimbang. Kerana Tengku Abdul Rahman cuma sebagai Ketua Menteri tidak mempunyai kuasa. Kuasa sebenarnya masih berada di tangan pesujarah tinggi British yang menguasai tanah Melayu pada masa itu. Ketika perjumpaan Baling diadakan, Tanah Melayu telah 7 tahun berada dalam keadaan darurat. Huru-hara, porak pelanda, Tanah Melayu dalam keadaan darurat. Darurat berlangsung selama 12 tahun, dari tahun 1948 hingga 1960. Suasana itu ibarat bencana yang meninggalkan kesan yang amat mendalam di jiwa rakyat Tanah Melayu. Kesukaran hidup serta keadaan kucar-kacir ketika itu banyak mengajar mereka betapa pahitnya pengalaman yang harus dilalui sebelum nikmat kemerdekaan dapat dikecapi. Perperangan yang berlarutan mengakibatkan ketidakstabilan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Sumber kekayaan negara pula terus dieksploitasi oleh pemerintah British untuk membiayai peperangan itu. Kemiskinan dan kemelaratan adalah antara gejala yang ketara semasa darurat. Tanah air yang dikuasai penjajah tidak dapat menjanjikan kesenangan kepada rakyat. Kesukaran mendapatkan bekalan makanan, pakaian, pekerjaan dan tempat tinggal yang selesa diburukkan lagi dengan ketakutan terhadap komunis. Sebahagian daripada pekerja ladang getah dan lumbung biji timah terpaksa menanggung risiko diperas ugut atau dianiaya oleh pengganas.
Senario hidup di kampung-kampung nyata bertentangan dengan corak hidup pemerintah British di bandar yang sentiasa diliputi kemewahan. Mengapa harus wujudnya suasana darurat dan siapakah yang harus dipersalahkan? Darurat yang diisytiharkan oleh British pada tahun 1948 dikatakan bertujuan untuk membendung kegiatan ganas pihak komunis. Komunis mula bertapak di tanah Melayu pada tahun 1920-an. Komunis amat sinonim dengan keganasan dan disifatkan sebagai pencetus perang dan pemberontakan. Namun, apakah sebenarnya fahaman komunis? Fahaman komunis yang dianggap berbahaya oleh ramai orang ini mula disebarkan kepada umum pada pertengahan kurun ke-19. Karl Marx adalah pengasas fahaman komunisme. Idea komunisme telah dicetuskan oleh Karl Marx dalam bukunya yang bertajuk Das Kapital. Pada tahun 1848, beliau telah menerbitkan Manifesto Komunis bersama-sama Friedrich Engels. Manifesto itu memberikan penjelasan yang terperinci dan sistematik mengenai doktrin ini. Fahaman komunisme kemudiannya menular ke China dan menjadi ideologi negara tersebut. Negara China menjadi pengkalan kedua terkuat selepas Rusia yang begitu giat menyebarkan fahaman komunis ke serata dunia. Apakah matlamat komunis di peringkat antarabangsa? Komunis antarabangsa yang dikenali sebagai Komintern atau Komintang ditubuhkan di Moskow pada tahun 1919. Penubuhan Komintern bertujuan untuk menakluki dunia dan meletakkan seluruh negara dan bangsa di bawah panji-panji komunisme. Perjuangan komunis antarabangsa mula diperhebatkan selepas Parti Komunis berjaya merampas kuasa di Rusia. Revolusi Bolshevik yang berlaku pada bulan Oktober 1917 merupakan satu pemberontakan bersenjata menggulingkan pemerintahan beraja Rusia ketika itu. Sejarah komunisme di tanah Melayu bermula apabila ejen-ejen komunis antarabangsa menyusup masuk dalam parti Komintang. Komintang ialah sebuah parti kaum Cina yang pernah bergerak secara sah di tanah Melayu selama beberapa tahun. Fahaman komunis mula berkembang di tanah Melayu pada awal abad ke-20. Fahaman ini dibawa oleh ahli-ahli komunis yang bergerak di bawah naungan Parti Komintang ataupun KMT dan juga melalui ahli Parti Komunis Indonesia. Hanya pada tahun 1930 barulah Parti Komunis secara rasmi telah ditubuhkan di negara ini atas nama Parti Komunis Melaya. Dan parti ini telah ditubuhkan setelah satu mesyuarat diadakan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dan dipercayai antara tokoh komunis yang hadir dalam mesyuarat penubuhan PKM di Kuala Pilah ialah Ho Chi Minh, iaitu seorang tokoh komunis yang terkenal dari Vietnam. Pada tahun 1935, PKM telah pun mempunyai organisasi yang mantap. Mereka berjaya menghasut pekerja-pekerja melancarkan mogok secara berleluasa, terutamanya di Perak, Johor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor. Pemogokan yang paling hebat berlaku di Batu Arang, Selangor. 39 satu kali dia orang mogok tadi. Mogok, banyak orang kena buang kerja. Tapi dia orang mogok minta gaji lebih. Tapi di jam dia tak kasih, dia bagi 1 sen dia kasih lebih. Dia orang sudah masuk kerja. Lagi satu kali sudah mogok. 3 bulan hari sudah mogok. Pasal apa mogok?
Itu jam dia company macam-macam punya gaji dia kasih. India punya lain gaji, Melayu punya lain gaji, Cina punya lain gaji, Malayali punya gaji lain. Tapi di jam kita orang mogok, minta satu kali, satu kerja bikin, satu gaji. Batu Arang merupakan lokasi arang batu terbesar. Batu Arang berkembang maju akibat aktiviti perlombongan yang dijalankan oleh Malayan Collieries Limited, sebuah syarikat yang diasaskan oleh J.A. Archibald pada tahun 1913. Disinilah berlakunya mogok yang terbesar pada tahun 1935. PKM telah mempengaruhi kira-kira 6,000 orang pekerja untuk melancarkan mogok. Mereka telah berjaya mengambil alih lombong arang batu ini. Walau bagaimanapun, 300 orang polis telah dihantar ke sini dan berjaya menawan kembali lombong ini. Tujuan kegiatan pemogokan ini diadakan adalah untuk melumpuhkan kegiatan ekonomi pihak penjajah. Bagaimanapun, kegiatan subversif ini telah menyebabkan kerajaan penjajah British mengambil tindakan balas terhadap Parti Komunis Melaya. Parti itu telah diharamkan. Jadi semenjak pertengahan tahun 30-an sehingga 1941 apabila berlakunya Perang Dunia Kedua, Parti Komunis Melaya telah bergerak di bawah tanah. Perang Dunia Kedua tercetus. Jepun menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor pada 8 Disember 1941. PKM yang bersikap anti-Jepun telah bersedia untuk menentang kemarahan tentera dari negara matahari terbit itu. PKM telah menubuhkan apa yang dinamakan Tentera Anti-Jepun Rakyat Tanah Melayu atau MPAJA. PKM yang majoriti anggotanya berbangsa Cina menentang keganasan tentera Jepun yang banyak dilakukan ke atas masyarakat Cina. Mereka merancang untuk mengusir Jepun keluar dari Tanah Melayu. Melihatkan semangat perjuangan PKM yang berkobar-kobar itu, tentera British yang terdesak dan kurang kekuatan telah terpaksa membuat tawaran kepada komunis untuk berjuang bersama menentang Jepun. Ahli-ahli PKM diberi senjata dan dilatih di Singapura. MPAJA turut mendapat bantuan keuangan, bekalan logistik dan perubatan daripada pihak British. Tentera PKM, termasuk askar-askar Melayu dan British, menyusup masuk ke hutan semenanjung Tanah Melayu bagi melancarkan serangan terhadap Jepun. Jepun akhirnya berundur dan mengaku kalah tanpa syarat pada 15 Ogos 1945 selepas pengeboman bandar Hiroshima dan Nagasaki oleh pihak Amerika. Jepun menyerah diri dalam upacara penyerahan kuasa kepada kerajaan British di Victoria Institution Kuala Lumpur pada tahun 1946. Jeneral-jeneral Jepun menyerahkan pedang samurai mereka kepada Lieutenant General Sir Frank Messervy, pegawai pemerintah British di Tanah Melayu. Walaupun Jepun telah berundur, namun pemimpin dan ahli PKM terus berkubu di dalam hutan. Kita tak mau jadi hamba penjajah. Adakah tuan-tuan ingin jadi hamba penjajah? British tu datang nak jajah kita. Senjata yang masih banyak di tangan mereka, misalnya bom-bom besar, brain gun, stand gun, carbine, rifle dan peluru digunakan pula untuk memerangi British. Apakah muslihat mereka? Ini kerana PKM
mau menggunakan senjata itu untuk menentam British, kiranya pihak British tidak menunaikan permintaan mereka untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajahan dan membolehkan mereka menubuhkan sebuah republik komunis Melaya. Dalam usaha menawan semula tanah Melayu daripada tangan British, PKM telah menubuhkan satu unit di kalangan masyarakat awam yang dipanggil Min Yuan. Min Yuan bermaksud gerakan rakyat. Jumlah mereka dikatakan hampir 500,000 orang. Anggota Min Yuan kebanyakannya terdiri daripada kaum Cina yang bersimpati dengan perjuangan komunis. Makanan kita dah habis. Kau kena beritahu Min Yuan. Baiklah. Min Yuan memainkan 2 peranan penting. Merekalah yang berusaha mendapatkan bekalan makanan dan perubatan untuk komunis di hutan. Min Yuan juga bertindak sebagai pengintip yang mengorek rahsia serta maklumat tentang strategi yang diatur kerajaan untuk menentang PKM. Pergerakan Min Yuan amat sukar untuk dikesan. Mereka hanya bergerak pada waktu malam. Pada waktu siang, mereka kelihatan seperti rakyat biasa yang bekerja sebagai petani, penoreh getah, pelajar, guru atau peniaga. Min Yuan bergerak di serata tempat, di bandar-bandar, kampung-kampung dan kawasan pinggir hutan. Pada zaman darurat, gua ikan ini pernah didiami oleh sebahagian daripada masyarakat Cina. Persoalannya, adakah mereka juga bertindak sebagai Min Yuan, iaitu ejen komunis di kalangan kaum Cina? Kawasan di persekitaran gua ini pula dijadikan kawasan pertanian oleh penduduk kampung. Apa yang mereka mahu? Ini mari kita tengok. Wah, banyaknya barang yang mereka mahu. Itulah yang susah. Anak bini kita pun tak cukup makan. Bagi sajalah nyawa kita diancam. Ketika darurat, masyarakat Cina berada dalam dilema. Jika mereka memilih untuk menyokong kerajaan, mereka dan keluarga mereka akan diburu dan dianiaya oleh pengganas komunis. Sebaliknya, jika mereka menyokong komunis, mereka dianggap bersekongkol dengan keganasan dan pastinya disinarai hitamkan oleh kerajaan. Tapi sekiranya berlaku apa-apa, kau tolonglah jaga keselamatan isteri dan anakku. Janganlah kau bimbang. Gua Bering ini juga merupakan salah satu tempat persembunyian komunis masa mereka bergerak aktif di negeri Kelantan. Anggota-anggota PKM yang melarikan diri berkubu di dalam gua ini berbulan-bulan lamanya apabila digempur habis-habisan oleh tentera kerajaan. Komunis juga membina kubu-kubu di hutan sebagai markas pergerakan PKM serta tempat perlindungan anggota keluarga mereka.
Ini adalah parit yang digali oleh komunis untuk memudahkan laluan mereka di dalam hutan. Parit yang jaraknya lebih daripada 1 kilometer ini digali di sepanjang lereng bukit tinggi semasa komunis beroperasi di daerah Bentong semasa darurat. Kenapa saya masuk hutan? Menceburkan diri dalam revolusi masuk hutan. Kerana penjajah British, dia nak tangkap saya. Bukan saya seorang lah. Banyak orang rakan-rakan saya nak kena tangkap. Malam-malam nak tangkap darurat mari tu, kita tak tidur rumah dah. Tidur dalam luka. Malam lagi. Tiap-tiap malam selama 2-3 bulan. Bentong merupakan salah satu daripada kawasan hitam yang aktif dengan kegiatan komunis masa darurat. Dan ini adalah satu empangan yang dibina oleh komunis di kaki Bukit Cermas untuk mengairi kawasan sawah padi yang diusahakan sebahagian besarnya oleh kaum Cina di daerah ini. Bagaimanakah senario peperangan antara PKM dan kerajaan di bawah pentadbiran British ketika itu? PKM mula menunjukkan taringnya pada awal tahun 1948. Keganasan dan pembunuhan bermula. Sasaran utama komunis adalah pengurus-pengurus ladang, orang-orang Cina yang bekerja dengan British dan ejen-ejen Komintang. Mereka juga membunuh buruh-buruh estet, pekerja-pekerja di lombong biji timah dan orang awam yang tidak mahu membantu perjuangan mereka. Penduduk Tanah Melayu menghadapi pelbagai kesengsaraan semasa darurat. Namun jiwa mereka tetap kental untuk mempertahankan maruah bangsa. Kita dengar pengalaman getir mereka ketika berhadapan dengan komunis. Boleh Pak Teh ceritakan pengalaman Pak Teh dengan komunis? Berkenaan makan tak ada. Makan tak ada. Kita dulu pun makan susah juga. Makan pisang, labu, kita makan. Bahkan masuk dia tak ada bau apa sahaja juga. Dia cakap, kita Melayu ini kakak, ini orang Cina adik. Jawab tak boleh keluar. Nak turut saya. Di situlah kita tak boleh makan. Seperti saya duduk di Kemuru, nak mai ke Tabun tak boleh. Bakal tak makan, berapa. Bagaimana kisah Pak Mat ditembak oleh komunis? Semua wakil-wakil saya tu sebuah perahu tu, hilir. Siapa kapal tu, ada orang panggil. Orang panggil, perahu siapa tu, dia tanya. Saya kata, perahu askar Tabun. Saya jawab. Lepas tu, dia kata, tengok dia perahu tu. Askar Tabun ada sini. Dia kata, jadi, apa masuk, tengok. Siapa tebing, berita tidur tadi, tanya, siapa itu, dia kata, siapa nama, bagi nama, dia kata. Jadi, Cina ada perahu baru, berita 12. Dia jawab, Joko, tembok lah, tembok hari. Ambo pun, berasa tak ada tanya acak-acak sana. Ambo pun, kaki sebelah tidak ada perahu. Bila meletup seperti itu, ambo nak 7,5 dah. Bau, nama 7,5. 7,5 ni benar lagi. Dia ada sungai situ tu, lebih kurang 1 rata luas perahu, sungai. Ambo punya orang lagi. Apa ke sudah balik ini, balik sungai itu, ambo pun masuk. Ada kalau orang situ. Masuk situ. Tapi tanya ambo tak kabar kenapa lalu tadi. Tapi pada itu,
Amo apa? Benar-benarnya tanya mau masuk ke kakek. Apa kata tanya aku ni masuk ke kakek? Gagal-gagal. Dia masih gagal sini temu. Kapak kena pelaut. Oh, kata tanya aku kena pelaut dah. Ini dah tepat ya kena tembok ni. Kenal ini latar dia. Latar ke belakang. Bahaya tu. Coba luit pelaut. Dalam 6 bulan saya duduk di Balai Dabung tu, kami diarahkan berjaga-jagalah. Kerana setiap kali menghantar barang-barang makan ke Kuala Bala ataupun Lubuk Bongo, memang melalui Dabung. Sampai barang tu daripada kereta api, punggah daripada kereta api, bawa ke balai dan bawa ke dalam motorbot, hantar dengan escort ke tempat-tempat yang berkenaan. Pada ketika itu, satu hari, tak ingat saya, sama ada hari apa atau bulan berapa, satu konvoi, escort lagi escort, daripada Balai Polis Dabung ke Kuala Balang, menghantar barang-barang makanan untuk petugas-petugas yang ada di Kuala Balang sana, termasuklah di Lubuk Bongo. Lebih kurang pertengahan antara Balai Polis Dabung dengan Kuala Balah, mereka ni diserang hendap oleh sekumpulan komunis. Tak tahu berapa orang banyaknya dari kiri dan kanan sungai. Mereka tadi habis mati. Mereka terdiri daripada satu kumpulan ataupun satu section daripada SC lah ketika itu, yang diketuai oleh satu korporal dia bersama. Tapi yang barang-barang makanan tu, pemandu bot tu pun mati. Kemudian barang-barang tu pun dia orang rampas.